Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar sekalian, alhamdulillah kita bertemu dalam program yang akan membicarakan tentang huraian dan pengajian kitab yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dikurniakan kesihatan dan dikurniakan peluang untuk mengikuti pengajian ilmu-ilmu Islam, khususnya di Radio Aikim.FM. Dan kali ini, tuan-tuan, sidang pendengar dan puan-puan akan bersama dengan saya untuk kita sama-sama mengembara, memahami dan mengikuti pengajian daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai umat Islam, kita memahami bahawa ada dua sumber yang utama dalam Islam. Pertamanya adalah Al-Quranul Karim, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dibaca dalam bentuk yang diajarkan kepada kita daripada Nabi sehingga pada sahabat dan para ulama dengan bacaannya, tajwidnya dan sebagainya. Satu lagi ialah asas yang kedua, iaitu hadis atau sunnah. Dan hadis ini ialah segala perbuatan, percakapan, kehidupan, gerak-geri, bahkan sifat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih indah dalam dunia ini melainkan kita mempelajari kedua asas utama dalam Islam yang telah digariskan oleh ulama sebagai panduan mengelakkan kesesatan, iaitu Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, kali ini kita berpeluang. Kita akan bersama-sama melihat sebuah kitab hadis yang merupakan kitab yang terkenal, yang saya pasti tuan-tuan sedang pendengar telah pun mengetahuinya, iaitu kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Kitab ini adalah sebuah kitab hadis yang telah disusun oleh seorang imam yang terkenal dan diringkaskan oleh seorang lagi ulama yang terkenal. Kitab asalnya ialah kitab Riyadhus Salihin. Sebab itu saya mengatakan kitab yang kita akan bersama gunakan ialah kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Kitab asalnya ialah kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Manakala ringkasan Riyadhus Salihin pula diringkaskan oleh seorang lagi alim yang terkenal dalam bidang ilmu Islam, iaitu Syekh Yusuf An-Nabhani. Sebelum kita melihat buku tersebut, terdapat beberapa mukadimah yang ingin saya kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya adalah tentang bagaimana pentingnya hadis Nabi SAW dalam kehidupan. Sudah seringkali kita mendengar bagaimana hadis merupakan petunjuk yang menjelaskan maksud Al-Quran Al-Karim. Jelas bahawa Nabi kita Muhammad SAW diutuskan untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Islam itu sendiri. Maka hadis merupakan satu bentuk penjelasan yang praktikal. Bagaimana kita ingin menjadi seorang Muslim yang sebenar, mentaati Allah dengan mengikut panduan Al-Quran Al-Karim. Dan hadis ini saya ingin ringkaskan bagaimana pentingnya pengajian hadis. Sebab sebagian orang dia menyangka bahawa hadis ini kita belajar part-time saja. Kita belajar bila kita dah tua, bila kita dah pencen, tunggu di masjid surau, datang ustaz mengajar, dan duduk dan tunggu dan akhirnya balik dalam keadaan kurang pasti apakah yang dipelajari. Sebenarnya pengajian hadis mendapat tempat yang amat tinggi dalam kehidupan para ulama sejak zaman Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada para sahabat mengajarkannya kepada yang lain, berterusan generasi demi generasi, sehinggalah kepada para ulama, sehinggalah zaman ini. Sesiapa yang mempelajari hadis, jangan menyangka bahawa ia belajar satu perkara yang sampingan. Sebenarnya ia belajar perkara yang asas. Kerana hadis ini, bila kita pelajari dengan sebenar-benarnya, kita akan dapat 3 perkara utama. 3 ini saya ringkaskan, sebabkan masa kita yang terhad. Kita ringkaskan inilah 3 kelebihan dan juga manfaat, faedah kita mempelajari hadis. Pertama ialah kita dapat mengetahui segala pesanan, panduan dan bimbingan, tunjuk ajar Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi bercakap di depan para sahabat di zaman itu, semasa baginda masih hidup, Nabi memberikan pesanan, memberikan pengajaran, bimbingan, semuanya untuk kebaikan kita, agar kita tidak tersasar dan berjalan yang benar, agar kita tahu bagaimana untuk hidup sebagai seorang Muslim. Segala bimbingan, segala nasihat ini, alhamdulillah, sampai kepada kita dengan selamat, dengan lengkap dipelihara oleh para ulama rahimahumullah. Dan Allah mentakdirkan hadis ini terpelihara sebagaimana terpeliharanya Al-Quranul Karim, maka keduanya sampai kepada kita.
maka alangkah besarnya faedah kalau kita dapat mengambil panduan dan nasihat dan bimbingan ini. Siapa lagi yang mengetahui tentang Islam melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa lagi yang ingin kita selamat dunia dan akhirat melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah yang membimbing anak-anaknya. Nabi mengumpamakan dia sebagai seorang penyelamat kepada umat yang tidak tahu arah tujunya. Maka Nabi menyelamatkan kita dengan bimbingan dan panduan. Berbahagialah mereka yang mempelajari segala nasihat ini yang terkandung dalam kitab-kitab hadis. Yang kedua, kita dapat mengikuti, bila kita membaca hadis dan mempelajarinya, kita dapat ikuti sifat-sifat Nabi. Kita kenal rupa paras fizikalnya. Kita kenal kulitnya, warna matanya, rambutnya, pakaiannya, pergerakannya, perjalanannya. Sehingga kan kepada cara baginda bercakap, apa yang baginda makan, apa yang baginda pakai. Menambahkan kasih kita kepada Nabi dan mengingati kehebatan manusia agung ini. Dan sifat dia juga adalah sifat akhlak. Sifat fizikal dan sifat akhlak. Maka mempelajari hadis Nabi dapat memperbaiki akhlak kita insya-Allah. Kita dapat mengikuti bagaimana akhlak seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu pemurah, begitu hebat, begitu baik dan begitu rahmat. Dan Allah menurunkan Nabi sebagai panduan. Itulah yang kita ingin cari ketika kita mempelajari hadis. Dan yang ketiga, perkara penting dan faedah yang kita dapat bila kita mempelajari hadis ialah kita dapat mengikuti peristiwa, rentetan peristiwa dan perjalanan hidup Nabi sejak awal hinggalah ke akhirnya. Kenapa ia penting? Kerana dalam perjalanan hidup Nabi ini adanya suka duka, adanya ketawa dan tangisan, adanya kejayaan, adanya cabaran dan ujian, adanya kemenangan, dan ada segala sikap dan pegangan dan prinsip yang Nabi gunakan menghadapi segala macam perkara yang berlaku dalam hidup baginda. Kita begitu pada hari ini. Hari ini mungkin kita gembira, esok kita bersedih. Lusa mungkin kita dapat suatu nikmat, kemudian Allah tarik nikmat kita kembali. Kita menghadapinya sebagaimana Nabi SAW hadapi. Maka ini 3 perkara utama yang saya rasakan, saya ringkaskan, amat penting dan amat berfaedah hasil daripada kita mempelajari hadis Nabi SAW. Jadi jangan anggap belajar hadis hanya semata-mata baca, dengar dan balik. Tetapi ialah memahami, menghayati dan juga cuba mengikuti dan menjiwai. Sudah pasti kita tidak dapat mengikuti contoh yang seperti kulit Nabi, kita tak dapat ubah kulit kita lah. Rambut tak dapat ikutlah. Mungkin pakaian berbezalah budaya. Tetapi kita memahami bagaimana rendah dirinya Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana pembersihnya Nabi, bagaimana penyayangnya Nabi. Semuanya kita dapat ikuti. Maka 3 perkara tadi adalah asas kita mempelajari hadis Nabi SAW. Dalam rancangan ini yang akan insya-Allah berterusan dalam jangka masa yang agak panjang, insya-Allah kita doakan kita istiqamah. Kita memilih kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. Kerana kitab hadis ini banyak, tuan-tuan. Ada kitab yang tebal. Ada kitab seperti Musnad Imam Ahmad yang ada dalamnya lebih kurang 30,000 hadis. Ada yang sederhana, kurang sedikit, seperti kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang masing-masing lebih kurang 7,000 hadis lebih. Maka kita memilih kitab yang agak sesuai. Maka setelah alhamdulillah Radio Aikim membawa kitab-kitab hadis yang lain seperti hadis 40 dan sebagainya, kita memilih kali ini kitab Riyadhus Shalihin yang asal dikarang oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, seorang alim terkenal, seorang ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, dalam fiqhnya, dalam hadisnya, dalam akhlaknya, dan dia merupakan di antara ulama di kurun ke-7. Beliau meninggal pada tahun 676 Hijrah. Dalam usia yang muda, tetapi menghasilkan karya yang amat hebat dan banyak. Di antara karya beliau ialah kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, yang mengumpulkan lebih kurang hampir 2,000 hadis. Maka setelah diringkaskan, maka Syekh Yusuf An-Nabhani, yang kita akan sebutkan namanya nanti, meringkaskan kitab ini kepada lebih kurang 800 hadis. Itulah kitab yang kita akan ikuti, kita akan bacakan sama-sama, fikirkan maknanya, ambil pengajarannya. Imam An-Nawawi meninggalkan banyak kitab selain dari kitab ini. Kitab yang paling cantik dan indah dari segi saiznya, yang paling elok kita bawa ke mana-mana seperti kitab hadis 40. Kitab beliau yang beliau karang mengumpulkan 40 hadis, 42 hadis dalam sebuah kitab yang kecil yang banyak dicetak pada hari ini. Juga di antara kitabnya ialah kitab
syarah ataupun huraian Sahih Muslim yang juga digunakan pakai oleh para ulama dan penuntut ilmu sampai ke hari ini. Kitab dalam bidang fiqh juga pun banyak, seperti kitab Al-Majmu', Rawdah dan sebagainya. Kitab Riyadhus Shalihin ialah kitab yang Imam Nawawi sebut dalam muqaddimahnya bahawa dia ingin mengumpulkan bagi seorang Muslim yang saleh, bagi seorang Muslimah yang salihah nak beramal, inilah hadis-hadisnya. Inilah dia hadis-hadis yang beliau kumpulkan untuk beramal. Kerana amalan itu ada dua, amalan hati dan amalan luaran. Maka hadis Nabi yang dipilih ini adalah satu bekalan seorang mukmin, satu taman-taman yang kita patut masuk dan nikmati keindahannya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang meringkaskan buku yang kita gunakan insya-Allah dalam program ini ialah Imam ataupun Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang alim yang hidup pada tahun 1920-an, 30-an, meninggal pada tahun 1932, seorang alim yang terkenal berasal dari Palestin. Dan beliau mengarang banyak kitab, dan kebanyakan kitab beliau adalah berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berbentuk hadis dan himpunannya dan huraiannya. Ada berbentuk sajak-sajak dan syair yang indah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakannya amat bermanfaat. Yang kita selalu jumpa. Semuanya manfaat. Kita kadang-kadang tak jumpa kitab dia, kerana kita tidak mencari. Maka kali ini kita bawakan kepada tuan-tuan ringkasan yang beliau buat. Beliau memilih kitab Riyadhus Shalihin dan beliau meringkaskannya. Dan saya juga ingin sebutkan bahawa ringkasan yang beliau buat ini ada sedikit berbeza daripada kitab yang asal. Dari segi apa? Pertamanya, beliau meringkaskan, maksudnya tidak menyebutkan semua hadis. Beliau memilih hadis-hadis dari kitab itu. Sebab itulah jumlah kitab ataupun jumlah hadis yang asal dalam Riyadhus Shalihin ialah 1,800 lebih. Manakala jumlah kitab yang diringkaskan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani ini ialah 800, lebih kurang 800. Kemudian yang kedua, Imam Yusuf An-Nabhani telah mengubah beberapa bab, mendahulukannya dan mengkemudiankannya dan menyusunnya balik dan memberikannya bentuk yang baru. Hadis yang sama, hadis yang dipilih dari kitab Riyadhus Shalihin, disusunnya kembali, dibuat tajuk-tajuk tertentu untuk mudah dipelajari. Maka ini cara beliau meringkaskan. Sebab itu ulama beliau meringkaskan kitab, dia ada banyak cara. Tetapi menurut pengalaman yang sedikit yang saya ada bersama dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat dan guru-guru juga para ustaz, membaca kitab, sama ada kitab ringkasan ini ataupun kitab yang asal, kitab Imam Nawawi, amat bermanfaat. Di antara sebabnya ialah kita, tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar, kadang-kadang kita amat jauh daripada pembacaan hadis. Ada orang berkata, bolehkah kita membaca hadis tanpa kita berguru? Jawapan saya ialah, boleh, tetapi ada tempat yang mungkin kita kurang faham. Sebab itu kita buat pengajian. Sebab itu kita galakkan diikuti pengajian kitab ini dengan berguru. Tetapi membaca hadis sudah pasti kebaikannya besar. Maksud saya ialah, bahan bacaan kita kadang-kadang tidak melibatkan hadis. Kita banyak baca surat khabar, majalah, kita baca banyak buku cerita sebagainya yang tebal. Tetapi kadang-kadang hadis tidak kita jadikan bahan bacaan. Sepatutnya, tanggungjawab kita terhadap hadis adalah membaca dengan sebanyak mungkin. Yang kedua ialah mempelajari hadis yang kita baca. Itu tanggungjawab yang kedua. Itulah yang kita akan buat insya-Allah dalam program ini, yang mana kita akan bacakan hadis-hadis dalam kitab ini, kitab ringkasan Riyadhus Shalihin ini, dan kita akan sentuh tentang makna hadis tersebut. Mungkin lafaznya kurang jelas, terjemahannya kurang difahami, kita akan jelaskan insya-Allah. Kemudian yang ketiga, selepas kita memahami hadis secara makna yang selari sebegitu, yang zahir, kita juga ingin memahami maksud dan pengajaran yang tersirat di sebalik hadis tersebut. Ini juga kita akan berikan insya-Allah sedaya mampu yang saya mampu, kita akan berikan supaya hadis ini tuan-tuan dan puan akan rasakan ia sebagai satu benda yang menyegarkan kehidupan. Bukan satu benda yang dibaca dan didengar dan habis. Ada orang kadang-kadang baca hadis. Sebagai contoh hadis yang kita dengar di solat Jumaat, ada Bilal akan bacakan di setengah masjid, bahawa bila kita telah berada di masjid, telah pun azan, kemudian khatib akan memulakan khutbah, sebentar lagi imam akan membaca khutbah, maka Bilal akan sebut satu peringatan, janganlah berkata-kata ketika imam baca khutbah. Sebab ini adalah hadis, kan? Dia membacakan hadis daripada Abu Hurairah, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ati ansit faqad laghut." Dibacakan sampai setengah orang boleh hafal.
dengan lafaz-lafaz yang berbeza, kadang-kadang dengan terjemahan yang sama, yang diulang dan diulang. Tapi adakah kita melihat semuanya menghayati hadis ini? Masih ada yang berbuang, masih ada yang bersembang, masih ada yang tak mendengar khutbah dan tidak menghayati bagaimana ruginya. Bila kita dengar maksud hadis itu, rugilah seseorang itu yang hadir di masjid pada hari Jumaat tetapi tidak memberikan tumpuan, pahalanya berkurangan, ilmunya juga berkurangan, dan dia tidak bertambah keimanan kerana dia tidak mendengar pengajaran yang diberikan. Tentang kelebihan mempelajari hadis Nabi SAW, terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita mentaati Allah dan Rasul dan menyuruh kita mengikuti Nabi SAW. Inilah diintipati hadis Nabi. Kita mempelajarinya untuk memahami bagaimana mengikutnya dan mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu membaca dan mendengar para ustaz dan pendakwah membaca di sambutan-sambutan Maldur Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai contoh ikutan yang terbaik. Bagaimanakah kita dapat mengambil ayat ini dan kita praktikkan? Dengan mempelajari hadis. Itu adalah pelengkapnya. Kerana kalau kita lihat kitab-kitab hadis yang tebal atau yang nipis, ia mengandungi 1000 pengajaran. Kadang-kadang kita lihat hadis itu mungkin berkaitan dengan solat, mungkin berkaitan dengan zakat, tapi dalam hadis tersebut ada sifat yang boleh kita ikuti dicontohi. Sifat penyayang Nabi, sebagai contoh Nabi SAW, bila diminta sesuatu perkara, Nabi tidak pernah menolak. Bila diminta bantuan, Nabi tidak pernah menolak. Bahkan Nabi ini seperti mana disifatkan oleh para sahabatnya, memberi tanpa risaukan kemiskinan. Memberi dan bersedekah tanpa risaukan kemiskinan. Ini sifat yang kita dapat hayati. Walaupun tajuk kisah tersebut, hadis tersebut, mungkin tajuknya tajuk lain. Tetapi bila kita membaca satu persatu, kita dapat akhlak Nabi SAW. Juga Nabi sendiri bersabda, memuji orang-orang yang mendengar hadisnya, mempelajarinya. Dan inilah yang kita nak. Pujian ini, tuan-tuan dan perempuan, bukan hanya sekadar pujian, tapi ia doa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain lagi, Nabi bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati." Semoga Allah memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Kepada siapa? Sami'a maqalati, seseorang yang mendengar hadis-hadisku. Cuba kita bayangkan, hanya dengan mendengar hadis. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Saya baca hadis. Tonton dengar. Saya pun dengar. Yang lain mendengar hadis sudah pun masuk dalam sifat mereka yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyambung lagi, sami'a maqalati fawa'aha, dan dia memahaminya. Memahaminya bukan mesti kita jadi alim sampai boleh buat kitab tebal-tebal huraikan hadis. Tapi kita memahami maksud asas hadis tersebut. Bila Nabi sebutkan satu hadis, Nabi sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah jadikan dia memahami urusan agamanya. Kita faham bahawa Allah mengasihi semua yang mencari ilmu agama. Maka kita faham asas maksud hadis itu. Maka memahami, pertama mendengar, membaca lebih-lebih lagi. Kemudian fawa'aha, memahami. Kemudian faballaghaha, terdapat setengah riwayat menyebut fahafizaha, dia menghafal. Menghafal ini mungkin tidak hafal seperti hafal Al-Quran, tapi hafal maknanya atau faham dan ingat pengajarannya, atau memelihara dan menjaga hadis tersebut dan menyebarkannya, juga dianggap menyimpan, menghafal. Dan kemudian faballaghaha, dan menyebarkannya sekadar mampu. Kalau saya diberi peluang untuk bercakap di sini. Mungkin tuan-tuan dan perempuan ada ruang lain untuk bercakap dan menyebarkan pengajaran daripada hadis Nabi SAW. Mungkin walaupun pada seorang manusia yang lain, walaupun pada keluarga, walaupun pada kawan, walaupun pada anak, atau pada ayah dan ibu dan sebagainya. Walaupun sekadar tulis di Facebook, share di Twitter dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat mereka yang didoakan Nabi SAW. Dan doa Nabi, tuan-tuan dan perempuan, mesti ingat, ia doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT. Maka bagaimana kita ingin dapat doa ini? Kita masukkan diri kita dalam sifat-sifat ini. Mendengar, memahami. Cuba. Walaupun sekadar seminggu sekali. Ataupun seminggu beberapa kali. Kalau setiap hari lagi bagus. Kalau sibuk, mungkin kita ikuti pengajian secara online atau secara sebegini dalam radio. Atau kita hadir, lebih baik lagi hadir di masjid dan surau yang lebih berkat.
Semuanya adalah untuk mendapatkan kelebihan yang Nabi doakan. Dan Nabi telah pun memberikan pada para sahabat bahawa kamu mendengar hadisku. Tasma'una minni. Kamu mendengar daripadaku, kata Nabi. Dalam sebuah hadis lain dalam kitab dari riwayat Sunan Abi Dawud dan sebagainya, tasma'una, kamu mendengar hadis ini. Maksudnya Nabi cakap, sahabatlah orang pertama yang mendengar hadis tersebut. Wa yusma'u minkum, kata Nabi. Dan akan ada nanti orang lain yang akan mendengar. Apa yang kamu dengar akan didengari oleh orang lain. Maksudnya akan ada murid yang akan datang dan mendengar daripada kamu. Maksudnya ada penyebaran. Para sahabat tidak duduk diam. Para sahabat sentiasa ingat pesan Nabi. Balighu anni walau ayah. Sabda Nabi SAW. Sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Dan mereka amat berhati-hati. Menyebarkannya dengan ilmu. Menyebarkannya dengan amanah. Tidak menokok nambah. Tidak juga tersalah dan tersilap. Inilah kita nak ambil. Sebab tu kelebihan menuntut hadis ataupun mempelajari hadis, satu alam yang cukup luas. Yang bila kita fahami, kita akan bersyukur kepada Allah SWT. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa mendengar hadis dibaca sudah pun dianggap satu rezeki. Satu rezeki. Bukan hanya duit, bukan hanya kesihatan, bukan hanya makanan. Tetapi mendengar hadis juga satu rezeki. Satu nikmat, satu hadiah daripada Allah SWT. Imam An-Nawawi, di antara ulama yang terkenal dalam bidang hadis, yang mengarang kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, kita dapat mempelajari daripada kisah hidup beliau, tentang kesungguhan beliau, dan tentang akhlak beliau, dan bagaimana sumbangan beliau kepada masyarakat. Ini antara 3 perkara yang besar. Pertama, kegigihan beliau menuntut ilmu. Semasa dia menuntut ilmu, dia mempelajari di antara waktu yang dia belajar, sebab dia asal daripada Syria, daripada tempat yang bernama Nawa, kemudian pergi kepada Dimashq ataupun Damsyik. Di Damsyik ataupun di Dimashq, beliau belajar, pernah satu ketika, satu hari lebih ataupun lebih kurang 12 pengajian sehari semalam. 12 kelas yang beliau ikuti. Pengajian harian, tetap istiqamah, mengaji 12 pengajian. Dalam pelbagai, dalam tafsir, dalam hadis, dalam bahasa Arab, dalam sebagainya, 12 pengajian, 12 kelas. Kita hari ini kalau kat universiti, pelajar mengungut banyak sangat kelas, lama sangat kelas. Mungkin di surau masjid, kadang-kadang lama sangat tak tahan duduk dan sebagainya. Orang yang menuntut ilmu, ingat tuan-tuan dan puan, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, ilmu diperolehi dengan kesabaran. Beza kita dengan ulama' dahulu bukan apa sangat. Kita hari ini ada segala teknologi yang canggih. Kenapa kita tak boleh menyaingi ilmu ulama' terdahulu? Kerana mereka ada satu benda yang kita kurang. Mereka ada satu benda yang kita tidak ada, iaitu kesabaran menuntut ilmu. Tidak mempedulikan sedikit kesusahan dan kepayahan, yang penting mendapat ilmu yang banyak. Dan berbaloi masa yang mereka habiskan, mereka tidak pernah menyesal kalau kekurangan dan tertinggal dalam urusan dunia, demi mendapatkan ilmu tentang agama. Satu lagi adalah akhlak baginda. Akhlak beliau, Imam Nawawi. Akhlak Imam Nawawi ialah akhlak seorang pemuda yang patut kita contohi. Dengan usianya, dengan kedudukannya, dengan kesederhanaannya. Dia bukan orang yang kaya. Dia orang yang dia tidak berkahwin sehingga beliau wafat dan meninggal. Dia menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak yang tidak pernah mengambil hak orang lain tanpa sebab dan tanpa kebenaran. Akhlak yang tidak berbohong. Akhlak yang bila kita baca beliau, kita dapati beliau menghormati guru dan pelajarnya. Mengasihi, menghormati. Ini sebagai contoh yang kadang-kadang terlintas di fikiran saya bagaimana kita di hari ini kadang-kadang kurang kasih antara murid dan guru. Bila kita belajar di masjid, kita kadang-kadang tak kenal siapa yang mengajar. Dan kita tidak hormat siapa yang mengajar. Dan kadang-kadang orang yang mengajar pun tidak membalas kasih itu kepada kita. Sedangkan zaman dulu, Imam Nawawi menunjuk kasihnya kepada gurunya, kepada muridnya, mengajar mereka, tidak mengira masa dan sepenuhnya kadang-kadang tidak meminta apa-apa balasan. Inilah akhlak seorang Imam An-Nawawi. Dan satu lagi ialah bagaimana sumbangannya kepada masyarakat. Walaupun usianya pendek, sumbangannya banyak. Pertama, sumbangannya dari segi mengajarkan ilmu beliau kepada masyarakat. Beliau mengajar murid-muridnya banyak kitab. Dia mengajarkan banyak ilmu. Dan murid-murid yang dikasihi dan disayangi, diajarkannya lagi. Diminta diajar dan tak diminta pun diajarkan juga.
di bulan puasa atau bulan tak puasa diajarkannya juga. Malam dan siang kelas dijalankan. Kemudian beliau ada sumbangan lain iaitu penulisan. Banyak buku yang ditulis. Tebal dan banyak. Ada yang nipis dan manfaat, ada yang tebal dengan ilmu yang banyak. Beliau menulis untuk masyarakat. Dan memanglah ulama zaman dulu menulis, tak ada royalty, tak ada bayar-bayar, tak ada jual beli. Mereka menulis untuk umat. Dan dengan keikhlasan itulah sampai ke hari ini kitab mereka dipelajari oleh kita. Ramai orang tulis kitab, tapi di antara cara yang ulama katakan kita melihat keikhlasan ulama ialah kitab mereka kekal dibaca sehingga hari ini. Lihatlah kitab ada 40. Pergilah ke mana sahaja, dalam bahasa apa pun, kitab itu ada. Riyadhus Shalihin, di mana-mana kita pergi, kitab itu ada, dipelajari dan digunakan. Inilah di antara perkara yang kita kagum dengan akhlak Imam Nawawi dan imam-imam lain. Yang sebelum beliau dan selepas beliau, yang menyumbang untuk umat walaupun sedikit. Dalam program ini, kita sama-sama saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan yang mendengar sekarang ini, saya cadangkan bermula pada minggu depan, episod yang akan datang, tuan-tuan dan puan-puan sediakan kitab. Ia boleh ditemui, dia dicetak dan ada di kedai-kedai. Ringkasan Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kitab asalnya diringkaskan oleh Imam An-Nabhani. Ada di kedai, tuan-tuan dapatkan, sediakan, bersedia, dan insya-Allah istiqamah kita akan sama-sama mempelajarinya. Tuan-tuan dan puan-puan membuka buku tersebut dan saya pun akan membacakannya dan kita akan sama-sama, saya katakan di awal tadi, mengembara, menyusuri kembali jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Mengambil pengajarannya, mengikuti kisah duka dan sukanya, mengikuti sifat-sifatnya. Dan akhirnya, kita akan dapati insya-Allah hadis ini memberikan satu kenikmatan, satu pengukuhan kepada apa yang telah kita amalkan sepanjang kehidupan. Al-Quran sebagai sumber yang pertama, jangan ditinggalkan, difahami, dipelajari, dan hadis sebagai pelengkapnya, dipelajari dan difahami. Dan saya berdoa kepada Allah SWT, semoga dengan program sebegini akan bertambah lagi lah program-program ilmu di negara kita, di tempat kita, dan kita akan memperolehi keberkatan masa. Semakin usia kita bertambah, semakin kita dekat dengan Allah dan Rasul SAW, dan itulah harapan saya, dan itu jugalah harapan kita semua. InsyaAllah kita akan mulakan dalam episod yang akan datang dengan bab yang pertama, hadis yang pertama daripada kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. Sehingga kita